Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan ummul kitab. Dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Khususnya kepada Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Mubin Asy-Syafi'i yang telah mengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa itu insya-Allah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tamu-tamunya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Ta'ala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, hari ini hari yang ke berapa? 12. Hari yang ke-12 kita bersama dengan Ramadan. Dan kita minta pada Allah semoga Allah Ta'ala terus memberikan kita kebaikan dan dijauhkan kita daripada segala perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Dan kita harapkan Allah masukkan kita dalam kalangan mereka yang dapat seluas-luasnya keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Ya, insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Tanbihul Ghafilin yang telah dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Mubin Asy-Syafi'i. InsyaAllah pada pagi ini kita masuk pada bab yang keempat, iaitu balasan perbuatan zina. Muka surat 17. Muka surat 17. Balasan perbuatan zina. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Bab yang keempat ini memperkatakan mengenai siksaan bagi orang yang berzina. Kita sebut. Allah SWT berfirman, artinya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa kana sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya ia satu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Jadi perkara yang keempat ini membicarakan tentang balasan bagi orang yang berbuat zina. Allah Ta'ala sendiri gambarkan yang pertama tentang zina ni, jangan menghampiri. Jangan kita, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri. Kalau hampir pun tak boleh, buat lagi. Itu maksudnya. Kalau hampir pun tak boleh, yang Allah Ta'ala guna perkataan hampir. Kalau menghampiri pun jangan, buat pun, buat apatah lagi. Apa yang dimaksudkan hampir ni, Mak? Yang dimaksudkan dengan hampir tu, kalau Mak ingat lagi 2 hari lepas kita bincang tentang zina hakiki dan zina maknawi. Zina hakiki dan zina maknawi. Zina hakiki ni yang memasukkan syafah lelaki ke dalam kemaluan perempuan dalam keadaan tidak mempunyai nikah yang sah. Ni zina hakiki, dia dikatakan zina. Tapi ada zina maknawi. Zina maknawi ni, Mak, iaitu mata melihat sesuatu perkara yang tidak baik, telinga, lidah, 2 tangan, 2 kaki
Bila dia duduk dalam keadaan sesuatu yang mendatangkan fahisyah ataupun keburukan, maka dikatakan zina. Lebih-lebih lagi mata. Mata melihat sesuatu benda yang tidak baik ataupun mengundang kepada datangnya, timbul dan tumbuhnya nafsu ataupun hawa tadi kat dalam diri seseorang tadi, maka dikatakan zina. Dia tengok orang perempuan yang bukan mahram ataupun sekalipun mahram, yang bukan mahram sekalipun mahram, dalam keadaan dia melihat itu mendatangkan nafsu, menimbul dan menumbuhkan nafsu hawa tadi, maka ketika itu dikatakan zina. Cuma zina dekat situ dengan zina makna maknawi. Berdosa tak? Berdosa. Itu sebabnya dalam bab mata ni dia ada perbezaan melihat dengan makna ra'a. Ra'a melihat, kita belajar bahasa Arab, ra'a melihat. Nazara pun melihat. Ra'a melihat, nazara melihat. Tetapi beza ra'a tu melihat, dia hanya sekadar lihat. Saya tengok abah, saya tengok macam tu je. Ni haram tak mak? Yang ni tak haram. Yang haramnya bila saya tengok seseorang tu, tengok seseorang tu sehingga nampak, kalau bahasa kita tu dipanggil telik. Telik. Dia sampai nampak tai lalat orang tu dekat mana, sampai dia nampak kat muka orang tu jeruk batunya besar mana. Lepas tu alis mata dia boleh kira satu-satu. Lepas tu, itu belum lagi orang yang ada ilmu tubuh. Ilmu tubuh. Bagi orang yang tak amanah, yang mempunyai ilmu tubuh ni pula dia boleh tengok pula perempuan tu sifatnya macam mana. Kan? Baik ke terbaik, sifat keibuannya tu macam mana, pandai masak tak, dia masuk ke sana. Hukumnya haram. Haram hukum dia. Menilik seseorang itu satu, kemudian menilik sehingga mendatangkan syahwat, itu dua. Ni yang hukum dia haram. Hukum haram melihat dekat situ, haram menilik dan haram melihat sehingga mendatangkan syahwat. Sekalipun mahram. Mak dia tengok mak dia. Cantik betul mak. Ni tara macam ni, kalau muda dulu lagi cantik. Ni bahaya. Kan? Itu sebabnya perbincangan kita yang lepas ada kita menyentuh tentang isu sumbang mahram, anak dengan mak, mak dengan anak. Itu sebab berhati-hati. Kenapa Allah Ta'ala kata apa? Wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Hampir dekat situ bermula dengan melihat, berkata-kata. Pergi jauh lagi mak, mesej WhatsApp kita hari ni, itu termasuk tu wala taqrabuz zina tu. Bertemu, berjumpa. Itu sebabnya semuanya itu ada batas yang telah digaris pandukan oleh syarak. Semoga supaya kita tu tidak melanggari batas dan menghampiri dan akhirnya melakukan zina. Itu sebabnya ada batas-batas syarak di antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan tadi. Baik sama ada mahram ataupun bukan mahram, semuanya ada batas. Itu sebab apa? Sebab tidak mau bawa ke sana. Macam pernah ada satu kisah. Ini mahram. Pernah satu hari saya dijemput datang satu sekolah untuk bagi satu kuliah ceramah. Jadi biasanya pihak sekolah bila panggil saya, dia akan cerita tentang masalah sekolah supaya kita lebih tertumpu tentang masalah. Sekolah tu masalah dia 1/3 daripada pelajar sekolah tu adalah sumbang mahram. Bapak makan anak. Cuba bayangkan mak, kalau pelajar dia ada 1000, maknanya 300. Bapak makan anak. Jadi ustaz macam mana ni dikata nak buat? Sebabnya dalam Islam walaupun anak beranak pun dia ada batas-batas. Pertamanya batas aurat. Yang kedua batas pencapuran tadi. Itu
Itu yang kita kena lihat. Ni kadang-kadang anak perempuan umur 17 pakai seluar pendek dekat rumah. Tak pening kepala bapa. Jadi benda tu macam tu juga. Mak pergi dapur, masak, berkemban. Anak lelaki mandang je. Itu sebabnya walaupun asal-asal aurat itu pusat sehingga lutut, tetapi kalau mendatangkan, mengundang kepada datangnya fitnah, maka sama sahaja aurat di antara mahram dengan bukan mahram. Ini yang dikatakan wala taqrabu zina. Yang kita kena bincang bukan bab zina. Kalau pada ayat ni mak, yang kita kena bincang ialah sesuatu yang menghampiri pada zina. Zina satu bab. Yang paling besar Allah Ta'ala bicara pada ayat ni ialah ayat yang membicarakan tentang ataupun membicara pembahasan dia tentang hampir, sesuatu yang boleh membawaki kepada zina. Hampir tadi tu. Itu yang tadi mata, telinga. Telinga ni pula dengar apa? Yang sampaikan telefon. Mak ingat tak lagi dulu-dulu? Telefon sampai 3 jam. 6 jam. Mula pukul 8 malam sampailah pukul 6 pagi masuk subuh. Dia cakap, tak apa benda dah dekat public phone. Itu zaman saya lah. Zaman kami zaman public phone. Zaman abah tak tahu apa. Surat. Surat tu pun sama juga. Ayat-ayat power dulu. Kau bagaikan bulan yang bersinar. Baik-baik mak, ayat tu ayat yang boleh mendatangkan syahwat. Begitu juga perkataan tangan. Itu tangan sentuh. Itu sebabnya kita tak boleh nak menyentuh orang yang bukan mahram, sampai pun mahram sekalipun. Bapa pegang anak yang menimbulkan syahwat, maka bapa tak boleh pegang anak tu walaupun anak tu sendiri. Dan bahkan kalau daripada segi hukum syarak pun bapa tu haram hukum dia memegang tempat-tempat yang sensitif. Walaupun dia seorang bapa. Begitu juga adik-beradik. Bukan kata bila adik-beradik tak ada. Tak. Tempat sensitif tu tetap haram sekalipun mahram. Ini benda-benda yang perlu kita lihat. Itu juga perbuatan-perbuatan tadi. Allah Ta'ala kata apa? Perempuan, janganlah kamu hampiri zina, sesungguhnya ia satu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Ini bukan zina mak, ini menghampiri. Kalau menghampiri pun Allah Ta'ala dah kata perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan, apatah lagi berzina. Jadi yang buruk dekat sini bukan zina. Yang dimaksudkan buruk dekat sini adalah perbuatan menghampiri tadi. Melihat, mendengar, bercakap, sentuh, telefon, pergi dating, WhatsApp, hari ni WhatsApp, Facebook, tengok gambar-gambar dekat Facebook, itu semua tu. Firman Allah SWT lagi dalam surah An-Nur yang bermaksud mafhumnya perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka hendaklah kamu sebat setiap daripada kedua-dua mereka itu 100 kali sebatan. Ni siapa ni mak? Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Maka hendaklah kamu sebat setiap daripada kedua-dua mereka itu 100 kali sebatan. Maksud perempuan berzina dan lelaki berzina dekat sini iaitu perempuan yang berzina tersebut dan lelaki yang berzina tersebut perempuan dan lelaki yang tidak pernah berkahwin. Ini yang dimaksudkan sebatan 100 kali ni mak, ialah perempuan dan lelaki yang tak pernah berkahwin. Kalau bahasa kita tu dara dan turuna. Dara dan turuna. Dara dan turuna yang tak pernah berkahwin, masih dara, masih turuna, lalu dia berzina. Baik sama ada perempuan tu dara, lelaki tu dah berkahwin, ataupun lelaki tu turuna, perempuan tu dah berkahwin, ataupun dua-dua. Itu sebabnya kadang-kadang bila hukum Islam dilaksanakan ke atas seorang berzina, kadang-kadang hukumannya tu berbeza. Hukumannya berbeza. Mungkin lelaki itu dia kena sebatan dan perempuan tu kena rejam. Rejam sampai mati. Kenapa lelaki itu dengan perempuan tu hukumannya berbeza, sedangkan dia berdua itu berzina bersama-sama? Kerana lelaki itu berzina dikenakan sebatan disebabkan dia masih lagi teruna dan dia tak pernah berkahwin. Status dia kat situ.
Dan perempuan tu pula direjam dalam keadaan dia pernah berkahwin walaupun dia seorang gender. Boleh mak gender? Sedap sikit mak kan? Mak Jen. Mama Jen. Mama Jen. Kita panggil Mama Jen lah. Jadi benda tu boleh berubah-ubah. Bukan disebab perbuatan tapi sebab status. Sebabkan status seseorang tu akhirnya hukumannya berbeza-beza. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT amat murka terhadap kedua-duanya. Jika tidak dilaksanakan hukuman sebat 100 kali itu di dunia, nescaya mereka akan dipalu oleh Allah SWT di akhirat dengan rantai api neraka. Jadi kalau tak diambil hukuman di dunia, maka di akhirat itu jauh lebih sakit. Itu sebabnya kenapa Allah Ta'ala meletakkan hukuman-hukuman ini di atas dunia, mak? Pertama sekali bukan untuk menghukum. Itu kita kena yakin. Bukan Islam itu menghukum. Apa yang dimaksudkan bukan Islam itu menghukum? Yang dimaksudkan Islam itu bukan menghukum, mak. Pertama sekali, kalau Islam itu menghukum, pasti kita mencari. Betul tak? Mesti mencari. Saksi bila jumpa je orang berzina, dia pergi buat laporan. Maka ketika tu hakim pun pergi tangkap orang berzina tadi. Itu maknanya Islam itu menghukum. Dia mencari kesalahan orang. Tapi hakikat sebenar perjalanan hukum Islam itu tidak begitu. Bila orang tadi, seseorang yang saksi tadi, dia melihat seorang tu berzina je, mak, maka dia buat laporan. Hakim ketika tu wajib ke atas dia menilik dan meneliti dulu orang yang jadi saksi tadi. Dia tu adil ke tak adil? Pertama tu dia sifat adil ke dia sifat fasik? Kalau dia seorang adil, kemudian sifat-sifat adil lagi, orang yang menjadi saksi tu, mak, dia tak boleh pakai spek mata. Mata dia tak boleh kelabu. Pertama sifat adil. Yang kedua sifat saksi tu, mata dia tu mata yang jelas. Kena katalah waktu tu dia pakai spek mata, mata dia cek-cek kelabu. Maka ketika tu 80 sebatan ke atas dia dulu. Oh. Kita hari ni pantang buat report je kat polis, mak, habis kena tangkap. Betul tak? Padahal fitnah aja pun. Jadi semua orang boleh buat report hari ni. Sebab apa? Sebab hukuman hari ini menghukum. Islam tidak. Satu. Yang keduanya, mak, yang Islam itu tidak menghukum, bila sampai je kepada, okey, orang saksi tadi cukup saksinya 4 orang saksi lelaki, kemudian penzina tadi pula dah cukup, adil apa semua saksi dah selesai, kemudian betul, kemudian panggil pula orang yang berzina tadi pula. Panggil orang berzina tadi pula, bagaimana pengakuan dia? Dia buat pengakuan ke tak? Jadi kalau dia tak mengaku, tak boleh jatuh hukum juga. Dia mesti syarat dia mesti mengaku. Kalau dia tak mengaku, ada hukuman lain pula. Kalau saksi tadi cukup. Bukannya bila kata tu terus hukuman, tidak. Jadi benda ni bukannya sebab Islam tu, mak, tujuannya adalah untuk mengajar, dan yang kedua untuk membina keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah. Supaya bahawa dia bukan hanya sekadar melihat hukuman dunia, tetapi yang paling dia takut adalah hukuman akhirat. Itu sebab ada kisah. Ada satu cerita, mak. Kisah 2 orang malaikat Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut. Kisah Harut Marut ni macam mana, mak? Jadi dekat langit tu malaikat ni dia geger. Dia geger. Geger apa dia, mak? Bising. Bising malaikat kat langit tu, kenapa manusia tu diangkat menjadi khalifah di atas muka bumi. Mereka rasa tak puas hati. Kenapa Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada manusia? Jadi sehingga akhirnya Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat supaya bincang daripada kalangan mereka dan mengambil 2 orang daripada kalangan mereka yang paling alim, paling tawaduk, paling warak. Jadi nama tadi diangkat Harut dan Marut. Jadi bila angkat nama tu ke atas, itulah yang paling alim, paling warak, paling tawaduk. Jadi akhirnya Allah Ta'ala turunkan mereka ke bumi untuk menjadi hakim, menghakimi segala manusia yang ada di bumi.
Tapi sebelum dia turun tadi mak, Allah letakkan dalam diri mereka berdua tadi, iaitu pertamanya nafsu, tambah nafsu. Malaikat ni dia ada akal tapi dia tak ada nafsu. Dia ada akal tapi tak ada nafsu. Manusia ni mak, dia ada akal, ada nafsu. Binatang ada nafsu tapi tak ada akal. Jadi Harut Marut tadi mak, diletakkan akal dan juga nafsu. Ditambah nafsu. Lalu mereka pun turunlah ke bumi. Bila turun ke bumi mak, tahun pertama dengan izin Allah SWT menghakimi manusia yang berada di atas muka bumi dengan penuh adil. Begitu juga datanglah pada tahun kedua mereka mengadili manusia tadi. Segala permasalahan yang berbangkit diadili dengan adil dan saksama. Tetapi datang ujian Allah SWT pada tahun ketiga. Apa ujian dia? Satu hari ayah, datang seorang perempuan cantik buat aduan. Jadi masa buat aduan tadi, kan nafsu dia dah ada kan. Jadi nafsu dia mula naik, bangun, bangkit. Jadi dua orang Harut Marut tadi dia dah tak tahan tadi. Dia pun ambil seorang wanita yang buat aduan yang cantik tadi masuk ke dalam bilik. Dan mereka pun terus rogol wanita tersebut. Ketika dia rogol tadi, ada datang lalu seorang kanak-kanak yang melihat mereka melakukan sifat fahsyak tadi, buruk tadi. Dan mereka perasan kanak-kanak tersebut dan Harut Marut kejar anak lelaki tadi. Bila dia dapat saja, ketika tu mak terus dia bunuh anak kecil tadi. Bila dia bunuh anak kecil tadi mak, waktu tu orang kampung nampak dan mereka pun menangkap Harut dan Marut tadi. Bila tangkap saja ketika itulah Allah Ta'ala naikkan ke atas langit Harut dan Marut. Bila naik ke atas langit mak, ketika tu mereka menyesali perbuatan mereka. Dan juga yang paling menyesali adalah para malaikat. Kenapa? Kerana memperkecil-kecilkan manusia yang memang dah ada akal dan juga nafsu. Dan ketika tu malaikat pun angkat tangan. Yang selama ni dia pandang remeh, pandang kecil pada manusia, rupanya Allah muliakan manusia memang patut dimuliakan. Kerana dia bukan hanya ada akal tetapi dia ada nafsu. Nafsu tu yang paling besar. Lalu akhirnya Allah berikan pilihan kepada Harut Marut. Ini dia. Sama ada nak diseksa di dunia, diazab di dunia ataupun diazab di akhirat. Jadi mereka pun fikir, kalau azab kat dunia mak, ada kesudahan tak? Ada kesudahan tak kalau azab kat dunia? Ada tak? Ada. Ada mak. Kiamat. Kalau azab kat dunia mak, ada kesudahan kiamat. Mati kiamat, itu kesudahan bagi kita. Tetapi kalau di akhirat mak, ada kesudahan tak? Tak ada. Jadi dengan pendekatan inilah akhirnya Harut Marut tadi mengambil keputusan. Dia kata, ya Allah tolong azab kami di dunia. Dan jangan sesekali kau mengazab kami di akhirat. Takut. Lalu akhirnya Allah Ta'ala mengazab Harut dan Marut tadi mak. Bagaimana cara? Diikat Harut dan Marut tadi mak di antara langit dan bumi dengan keadaan kaki di atas, kepala di bawah. Sampai bila mak? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Dekat mana? Wallahu a'lam. Allah je yang tahu. Tapi itulah kisah yang diceritakan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Harut dan Marut. Itu sebabnya mak penting hukuman di atas dunia ni supaya kita harapkan supaya hukuman di akhirat itu terlepas ataupun Allah ringankan. Itu sebabnya hidup atas dunia ni ujian. Ni kalau kita bicara pula dalam konsep ataupun kacamata tasawuf, apa yang kita lalui di atas dunia ni semuanya bentuk ujian. Senang ujian, susah ujian, miskin ujian, kaya ujian, sehat ujian, sakit ujian. Tetapi sesusah-susah ujian, sebesar-besar ujian itu sakit yang kita tak suka. Miskin, tak ada duit, sempit, orang tak suka kita, masalah rumah tangga dan sebagainya. Semua itu ujian, tetapi ujian itulah yang boleh mengundang kepada datangnya keampunan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Begitu juga puasa yang kita duk sedang jalani ni mak. Semakin susah puasa yang kita jalani ni, panas, terik, macam-macam, datang pula sakit gastrik kita, itulah apalah. Macam mak pula mak sebenarnya situasi mak dengan abah sedang lalui hari ni
seusia 60 tahun ke atas, sakit lutut, sakit pinggang, nak bangun susah, nak jalan susah, kan? Dulu nak bangun terbang. Kan? Nak bangun, terbang. Sekarang nak bangun dia tolak lantai, lepas tu dia tolak lutut, dia tolak pinggang baru boleh bangun. Jangan main tergejah-tergejah. Main tergejah-tergejah tertinggal buah pinggang. Abah, mak, ketahuilah, sakit, pahit, perit, susah, payah, itu semuanya keampunan Allah. Sabar, redha. Okey. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT amat murka terhadap kedua-duanya, lelaki dan perempuan yang berzina tadi. Jika tidak dilaksanakan hukuman sebat 100 kali di dunia, nescaya mereka akan dipadu oleh Allah SWT di akhirat dengan rantai api neraka. Maknanya sangat azab besok di akhirat. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhkanlah olehmu akan perbuatan zina itu, sesungguhnya di dalamnya ada 6 musibah. Jauhkan diri daripada perbuatan zina kerana Nabi kata dalamnya ada 6 musibah. 6 keburukan. 6 musibah. 3 daripadanya di dunia dan 3 perkara di akhirat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah musibah? Apakah wahai Rasulullah seksaan semasa di dunia? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, dikurangkan oleh Allah SWT akan rezekinya yang halal. Yang kedua, dihilangkan keberkatan pada umurnya. Dan ketiga, apabila keluar rohnya daripada jasad, terlindung daripada pandangan Allah SWT. Dan ditunjukkan kepadanya bayangan neraka dan malaikat Zabaniyah. Sahabat bertanya lagi, apakah pula seksaan akhirat? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, Allah memandang kepadanya dengan pandangan murka. Yang kedua, mendapat seksaan yang amat berat. Dan ketiga, akan diseksa dengan rantai api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ni mak, orang yang berzina ni Nabi kata jauhkan, cuba jauhkan, usaha jauhkan. Kalau boleh kahwin, tak mampu kahwin, puasa. Bah. Kalau boleh kahwin. Kalau mak tak kasih, puasa je lah. Nampak tak ada pilihan lain lah. Mak cebik tu. Kerana 3 perkara di dunia dan 3 perkara di akhirat yang akan menjadi musibah bagi penzina. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama sekali, dikurangkan oleh Allah akan rezekinya. Rezeki yang halal tu jauh mak. Rezeki tu sempit kalau bahasa kita. Susah sangat rezeki. Buat projek tu tak jadi, buat projek ni tak jadi. Kita ni mak, yang jadi susah sangat hidup ni dosa. Dan di antara dosa yang membuat susah hidup kita ni mak, ialah zina. Sangat. Sebabnya bila kita susah je, perkara yang paling penting untuk melepasi kesusahan dan keperitan hidup itu ialah istighfar, bertaubat dan minta ampun pada Allah. Sempit hidup ni mak, bukannya tak ada duit. Betul tak? Sempit, yang dimaksudkan sempit hidup ni mak, bukan tak ada duit bah. Yang dimaksudkan sempit tak ada duit ni, yang sempit hidup ni, iaitu walaupun banyak tapi tak cukup. Walaupun banyak tapi tak bahagia. Walaupun banyak tetapi sempit. Ni banyak berlaku. Kan? Duit gajinya 40,000, 50,000, banyak tak? Banyak. Tapi ada je masalah. Duit banyak, sakit beli ubat. Duit banyak, kena scammer. Duit banyak, kena rompak. Duit banyak, kena tipu. Ataupun duit banyak, macam-macam lah. Itu sebabnya ukuran sempit itu bukan tengok pada duit tu banyak ataupun sikit, tetapi ukuran tu ialah dilihat pada sesuatu yang tidak membawa kepada kebaikan pada diri seseorang. Duit dia sikit mak, duit dia tak banyak, sikit aja tapi cukup. Itu penting. Kita duit tak banyak tapi cukup, nak pakai ada, tak sampai minta-minta, tu baik. Cukup sekadar tu. Hati bahagia,
keluarga baik, ni Allah Ta'ala letakkan kecukupan dan letakkan keberkatan. Itu sebabnya disebut oleh Nabi SAW yang pertama sekali Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia. Rezeki dia sempit. Susah, payah pergi rezeki dia. Kadang-kadang kalau banyak sekalipun, tetapi banyak tu tak cukup. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala hilangkan keberkatan pada umur dia. Umur dia tak berkat, usia dia banyak, tetapi tidak ada manfaat. Itu tidak ada keberkatan. Umur berapa? 40 tahun. Tapi betul-betul fikir untuk diri dia je. Kita hidup ni mak, hablum minallah wa hablum minan nas. Bukan hanya fikir diri kita saja. Bukan fikir pagi petang siang malam makan minum kita saja. Macam mana kita nak berikan manfaat pada orang lain? Kerana memberi manfaat pada orang lain itu adalah manfaat besar untuk diri kita. Jadi manfaat untuk orang lain ni macam-macam. Sama ada kita beri nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, ataupun sedekahul jariyah, bersedekah, ni manfaat kepada orang lain. Apatah lagi kepada agama. Jadi orang yang duduk sekeliling kita tu mak, dia rasa tenang. Orang yang duduk sekeliling kita tu rasa seronok. Kerana apa mak? Kerana di keberadaan kita itu ada manfaat kepada orang lain. Jadi orang yang berzina ni mak, diangkatkan, ditarik, diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah SWT. Perkara kedua ialah usia yang tidak ada barakah. Usia yang tidak ada barakah, maksudnya usia dia tu besar, panjang, tapi tidak ada manfaat. Na'udzubillah. Yang ketiga, apabila keluar rohnya daripada jasad, terlindung daripada pandangan Allah SWT dan ditunjukkan kepadanya bayangan neraka dan malaikat zabaniyah. Na'udzubillah. Mak, mati ni mak ada sifat. Sifat mati ni, sifat sakaratul maut ni mak, pertamanya bila seseorang itu melalui sakaratul maut tu, perkara pertama sekali dia akan timbul kerisauan. Ini sifat sakaratul maut. Tu risau. Sifat yang kedua takut. Sifat yang kedua takut. Sifat yang ketiga sakit. Ini 3 sifat. Risau, takut dan juga sakit. Ini 3 sifat ni mak. Tidak ada seorang pun yang melepasi 3 sifat ni, tak ada. Mesti setiap orang akan merasai 3 sifat ni, sekalipun Nabi SAW. Kerana memang sifat sakaratul maut dan sifat mati ni mak, itu dia. Allah Ta'ala letakkan kat situ. Cuma yang membezakannya, ialah amal ataupun ketaatan seseorang itu dengan Allah. Kalau katalah seseorang itu seorang yang soleh, seorang yang taat, seorang yang baik, hidupnya di atas dunia, hablum minallah dijaga, hablum minan nas dijaga, sehingga hidupnya dalam keadaan rahmat Allah, maka ketika itu situasi keadaan sakaratul maut dan matinya tadi mak, Allah datangkan malaikat supaya berikan pertama sekali iaitu ketenangan pada dirinya dan memberitahu kepadanya tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji yang baik. Maka dengan janji yang baik itulah membuatkan dia hilang ataupun dia lupa terhadap kerisauan dia, dia lupa terhadap takut dia lupa terhadap sakitnya, dan akhirnya dia rasa malu pula dengan Allah SWT, sehingga akhirnya mak timbul dan tumbuh pada dahi-dahinya itu terpancar-pancarnya peluh. Sebab apa mak? Bila kita nak mati je nanti, dia akan timbul risau. Apa risau dia? Bagi orang soleh ni mak, risau dia iaitu dia risau terhadap apa yang dia nak tinggalkan. Terutamanya tanggungan dia, isteri dia, suami dia, anak-anak dia. Yang lain dia tak risau. Ini orang soleh. Kemudian dia risau pula mak, dia takut bagaimana dia nak meneliti kehidupan selepas mati. Kalau dia jenis orang mengaji mak, dia tahu bahawa selepas daripada mati ialah barzah dan juga akhirat. Dia takut barzah dan akhirat tadi bukannya satu tempat yang baik, tetapi sebaliknya. Kemudian sakit pula. Mati tadi sangat-sangat menyakitkan. Sakit tak sakit mati ni mak, Nabi SAW gambarkan seperti satu batang besi
yang bercabang-cabang besi tadi, dia duduk dekat dalam perut kita, mak. Satu batang besi, kemudian besi tadi bercabang-cabang, dia duduk dalam perut kita. Dan setiap cabang-cabang besi tadi, dia mempunyai cabang-cabang kecil. Dan cabang-cabang kecil itu tu, mak, dia duduk dekat pada setiap liang-liang peluh kita. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Lalu malaikat waktu dia tarik roh tadi, Nabi kata, seperti dia menarik besi yang berada dalam perut kita tadi. Maka ketika itu tidak ada satu ruang daripada tubuh dan anggota kita yang melepasi daripada rasanya sakit tersebut. Cuba bayangkan besi tadi, mak, duduk, dia tarik. Dan cabang tadi duduk pada liang-liang peluh tadi. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, ditarik, mak. Tarik. Masya Allah. Sakit tak? Sakit. Sehingga kan sakit tak sakit mati ni, mak, Rasulullah SAW gambarkan besok dekat akhirat ketika Allah SWT bangkitkan kita di akhirat. Kan kita bangkit tu kan? Lama tak, mak? Kan dah lama kita tinggalkan dunia. Sampai tahap ketika kebangkitan di akhirat itu pun masih lagi merasai sakitnya mati. Jadi 3 keadaan tadi tu, mak, hilang kenapa? Kerana bila tika mana Allah datangkan malaikat supaya malaikat menceritakan kebaikan. Pertama, janji Allah terhadap penjagaan dan pemeliharaan tanggungan yang akan ditinggalkan. Tidak usah kau risau, sesungguhnya tanggungan kau, isteri dan anak-anak kau ataupun suami kau duduk dalam pemeliharaan Allah. Jadi dia dah tenang. Dia rasa tenang, mak. Kemudian Allah Ta'ala berjanji lagi, wahai lelaki, usah kau risau tentang kehidupan selepas kematian kau. Sesungguhnya kematian selepas, kehidupan selepas kematian kau itu adalah kehidupan yang baik. Lalu dia tenang. Jadi bila dia dengar janjinya Allah tu, dia rasa malu. Bila dia malu saja, mak, waktu tu sampaikan terpancar-pancar lah peluh pada dahi. Itu sebabnya kenapa terpancar peluh pada dahi tadi. Kerana dia terasa malu sangat dengan Allah SWT. Rasa terlalu malunya dengan Allah tadi, mak, sampai dia lupa terhadap risau, takut dan juga sakit. Itu dia, mak. Itu orang baik. Kalau orang tak baik pula macam mana, mak? Orang yang tak baik ni, mak, orang yang tak duduk dalam rahmat Allah SWT, dia melalui pula pertamanya risau. Bagaimana dia risau? Dia risau terhadap apa yang nak ditinggalkan. Bukan tanggungan dia, tetapi apa yang dia kejar waktu dia hidup dulu. Kalau waktu jenis duduk atas dunia dulu, jenis orang kumpul harta, mak, maka dia risau terhadap harta yang nak ditinggalkan. Kalau jenis orang yang suka kumpul jawatan, mak, maka dia risau nak tinggalkan pangkat dan kedudukan dia. Kalau jenis orang yang suka simpan koleksi perempuan, mak, maka dia risau dia nak tinggalkan perempuan-perempuan dia. Semua apa yang dia fokus waktu dunia dulu, ni orang yang tak baik. Kemudian dia pula takut bagaimana kehidupan selepas kematian. Macam mana dia mati esok? Lepas dia mati nanti, dalam keadaan azab-azab yang akan menanti. Kemudian lepas tu, mak, Allah datangkan malaikat. Dan malaikat ni dia datang, mak, Allah akan berikan kecaman demi kecaman, kemurkaan dan menakut-nakutkan lelaki tadi. Sehinggakan dia mati dalam keadaan sangat-sangat menakutkan. Kalau kata risau tadi, risau yang berganda-ganda. Malaikat tu datang, bagi lagi kerisauan tadi. Kalau menakutkan, menakut-nakutkan lagi. Itu yang sampai akhirnya orang yang tidak baik ni, mak, bila dia mati saja, dia mati dalam keadaan melahirkan. Nabi kata apa? Melahirkan bunyi seperti bunyi keldai. Tak tahulah macam mana bunyi keldai, mak. Tak belajar lagi bab tu. Ni dia. Cuba bayangkan, mak. Jadi orang berzina ni, apabila dikeluarkan roh daripada jasadnya, terlindung daripada pandangan Allah. Apa maksud terlindung daripada pandangan Allah? Allah tak melihat dia dengan pandangan rahmat, bahkan malaikat datang sebagai pembawa lagi bencana ataupun musibah ke atas dia. Lalu ditunjukkan kepadanya bayangan neraka. Cuba bayangkan, mak, ketika kita dah takut, risau dan juga dalam keadaan sakit tadi, tiba-tiba dibayangkan pula neraka. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Dan ditunjukkan juga malaikat Zabaniyah, malaikat yang menjaga azab.
Sahabat bertanya lagi, apakah pula siksaan di akhirat? Sabda Nabi pertamanya, Allah SWT akan memandang kepadanya dengan pandangan murka. Kita ni jalan atas dunia ni, mak, kalau Allah Ta'ala pandang dengan pandangan ihsan tu pun dah cukup dah. Yan. Itu maknanya dah satu benda yang besar sangat, mak. Jangan kata rahmat, dapat pandang kita dengan pandangan kesian tu pun dah cukup. Sebab kalau nak imbal dengan amalan kita, ketaatan kita dan juga maksiat yang kita buat ni, mak, rasa-rasanya Allah Ta'ala pandang kita tak? Tak pandang. Tak adanya nak pandang kita, mak. Tapi kalau Allah Ta'ala boleh pandang kita dengan pandangan kesian tu pun dah kasih. Ya Allah, terima kasih sangat Allah. Apatah lagi kalau Allah Ta'ala pandang seorang itu dengan pandangan murka. Na'udzubillah. Pandangan murka, benci, hina. Allah pandang dengan pandangan hina. Allah Ta'ala pandang pandangan dengan sangat marah. Cuba bayangkan, mak. Mak pandang abah dalam keadaan rasa macam nak siat-siat je abah tu. Nak dikerat-kerat. Abah nak balik rumah tak? Tak dah. Tidur surau lah. Kan di rumah lain, tidur surau. Habis kalau kita dipandang dengan pandangan murka ni, mak, apa lagi yang ada pada kita? Tak ada apa dah. Tunggu je lah. Apa yang Allah Ta'ala nak buat ke atas kita. Dah tak ada apa-apa harapan lagi dah. Na'udzubillah min zalik. Keduanya, mendapat siksaan yang amat berat. Siksaan Jahannam tadi. Dan yang ketiga yang akan diseksa dengan rantai api neraka Allah SWT. Ni kan rantai-rantai kosong. Rantai neraka. Rantai neraka ni, rantai itu sendiri pun panas, mak. Bukan panas. Rantai itu sendiri berapi. Rantai itu sahaja berapi. Nabi SAW turut bersabda, barang siapa yang mengisi pandangan matanya dengan melihat yang haram, maka Allah SWT akan mengisi matanya dengan api neraka Jahannam. Barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan, akan dibangkitkan oleh Allah SWT daripada kuburnya dalam keadaan dahaga, telanjang, menangis, duka cita dan hitam mukanya. Pada lehernya digantung rantai daripada api neraka dan pakaiannya pula daripada percikan api neraka. Lalu Allah SWT berkata, inilah azab baginya. Nabi kata lagi. Nabi SAW gambarkan lagi, mak. Barang siapa yang mengisi pandangan matanya dengan pandangan yang haram, maka Allah akan mengisikan matanya dengan api neraka Jahannam. Jadi bahan. Sebabnya bulan puasa ni, mak, adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Allah Ta'ala pertamanya Allah nak gambarkan kita, inilah gambaran orang yang bertakwa yang Allah nak. Lalu kita pun belajar macam mana nak jadi orang bertakwa. Orang yang jaga mata, orang yang jaga telinga, orang yang jaga pandangan mata, orang yang menjaga pendengaran telinga, orang yang menjaga lisan, orang yang menjaga dua tangan, dua kaki, perut dan juga kemaluan. Jadi mata tu, mak, mata orang yang bertakwa, dia takkan tengok benda yang haram. Dia akan pelihara mata dia, pandangan mata dia. Kerana apa? Kerana dia takut besok di akhirat Allah SWT akan meletakkan matanya tadi dengan mata Jahannam. Na'udzubillah. Sebabnya banyakkan istighfar dan minta ampun pada Allah. Takut-takut ada pandangan mata kita, mata yang boleh mengundang kepada kemurkaan Allah. Kita tak tahu, mak. Mata bukan orang perasan pun sampai kat traffic light. Sampai kat traffic light, orang rumah kita duduk sebelah. Kita pula yang bawa kereta tadi sampai kat traffic light. Bukannya nampak mak apa orang rumah sebelah, dia tak perasan pun kita tengok apa mata kita. Mata hitam tu je berjalan tengok. Dalam hati pula bercakap, lawan. Kepala dia tak bergerak, mak, mata je bergerak. Isteri kat sebelah dia kan, baiknya suami dia, padahal mata hitam suami tu gerak. Macam tu juga, mak. Abah ambil bawa kereta sampai traffic light, abah tengok bergeling je mak tu kan, lalu lelaki handsome. Mak pun dia buat tak nampak, tapi mati hitam dia bergerak. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah kau tak kahwinkan aku dengan orang handsome macam ni. Dapat suami dah lah hitam, kedekut, tangkai jering, lepas tu baran pula. Baik-baik, mak. Itu sebabnya Allah itu mendengar kata-kata mata.
Mata tu Allah Ta'ala dengar. Mata kita ni ada kata-kata. Allah dengar tak? Dengar. Jadi besok orang yang tak jaga pandangan mata ni mak, dekat akhirat Allah Ta'ala akan letakkan mata daripada api neraka jahanam. Mata tu berapi. Dan barang siapa yang berzina pula, Nabi SAW kata akan dibangkitkan oleh Allah daripada kuburnya dalam keadaan dahaga. Sifatnya dahaga. Cuba bayangkan mak. Telanjang, menangis, duka cita dan mukanya hitam. Itu sifat orang berzina ketika dibangkitkan di akhirat. Jadi banyakkan mohon ampun pada Allah, bertaubat pada Allah supaya kita jangan dibangkitkan sedemikian. Amin. Pada lehernya digantungkan rantai daripada api neraka dan pakaiannya pula daripada percikan api neraka. Na'udzubillah. Sedangkan Nabi Allah Adam pernah minta api, Allah Ta'ala pernah sebut, Adam jangan kata api neraka aku berikan pada engkau. Cukup dengan pakaian. Pakaian tu mak. Pakaian neraka tu saja. Yang panas. Pakaian tadi dia bukan berapi. Pakaian tu pakaian panas. Kan pakaian ahli neraka ni macam-macam. Jadi cukup dengan pakaian ahli neraka yang panas tu saja. Dia bukan berapi lagi, yang panas tu saja. Akan kugantungkan, jika kugantungkan di antara langit dan bumi, maka akan matilah seluruh, akan binasalah seluruh penghidupan yang ada di atas muka bumi. Na'udzubillah. Itu pakaian mak, satu pakaian yang digantung di antara langit dengan bumi. Habis kalau pakaian tu berapi, kemudian dia dipakaikan pula pada badan dia, pada tubuh dia mak. Betapa azabnya besok di akhirat. Ini peringatan demi peringatan oleh Allah SWT dan juga Nabi SAW ke atas kita, supaya kita berusaha sehabis-habis mungkin menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Manakala Nabi SAW bersabda lagi berkenaan hukuman kepada pezina. Barang siapa berzina dengan seorang perempuan yang sudah bersuami, adalah ke atasnya dan perempuan itu balasan seksaan pada hari kiamat. Allah SWT akan memerintahkan suaminya mengambil segala pahala kebajikannya dan dia akan menanggung dosa suaminya serta dia nanti akan dihalau ke neraka jahanam apabila suaminya tidak mengetahui bahawa isterinya itu berzina. Ni mak cerita dia gini. Suami isteri. Suami isteri. Isteri tadi dia ada berzina pula dengan sisi. Dengan orang lain, dengan lelaki lain. Tanpa pengetahuan suami. Maka ketika tu di akhirat segala kebajikan dan kebaikan si isteri tadi akan diambil oleh suami. Dan suami pula segala dosa dia akan diberikan kepada si isteri yang berzina. Dan Allah akan azab. Begitu juga keadaan suami yang berzina. Dia ada isteri. Si suami tadi berzina dengan perempuan lain. Dalam keadaan isteri dia ada. Maka ketika itu segala kebajikan, kebaikan si suami tadi akan diberikan kepada isteri dan dosa si isteri tadi akan diberikan kepada suami. Na'udzubillah. Ini keadaan yang Nabi gambarkan. Sebab berhati-hati. Kita sekarang ni mak sedang melalui situasi ni. Masyarakat kita. Terlalu banyak. Sekarang ni sedang berlaku. Selama ni kalau kita dengar suami main kayu tiga ni benda biasa. Betul tak mak? Itu memang dah biasa. Tapi hari ni mak, isteri main kayu tiga banyak. Terlalu banyak. Tahun lepas mak, kes ni yang saya hadapi saja ada 3 ke 4 kes. Suami datang mengadu dengan saya, ustaz, dia kata abang dia dapat tangkap isteri dia. Kalau bercinta tu satu. Ini dah sampai tahap jumpa love bite mak dekat badan isteri. Dia buat apa tu? Cuba bayangkan mak, teruknya hari ni situasi keadaan masyarakat hari ni. Kenapa jadi sedemikian mak? Pertama sekali, perkara yang paling besar dalam kes ni adalah disebabkan punca daripada panggil apa mak? Pergaulan yang terlalu bebas. Pergaulan yang terlalu bebas. Tak kira dah sekarang ustaz ke ustazah semua habis. Minta maaf cakap. Habis mak. Nah, ini berlaku dalam masyarakat hari ini. Itu sebabnya pergaulan ini sangat-sangat dibataskan oleh syarak. Sangat-sangat kena jaga. Dan akhirnya
cerailah. Itu dah kes lain pula. Penceraian pula semakin tinggi. Dalam keadaan suami tadi, permasalahan timbul daripada suami ataupun permasalahan yang timbul sebelah perempuan ataupun isteri. Hari ini kes isteri main kayu tiga terlalu tinggi, terlalu amat tinggi. Tapi banyak benda lah yang perlu kita tengok, punca-punca tadi. Tapi punca paling besar ialah pergaulan yang terlalu bebas. Sekiranya ia mengetahui tentang isterinya berzina lalu ia diam sahaja, maka diharamkan oleh Allah SWT bagi suaminya itu syurga. Kerana sesungguhnya ia tertulis di pintu syurga bahawa engkau adalah dayus. Sekali-kali tidak akan masuk syurga orang yang sedemikian, dan sesungguhnya 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi serta bukit menyumpah kepada orang yang dayus. Suami dia tahu dia berzina. Suami dia tahu dia ada power. Kalau bahasa kita lah. Ya, suami dia dapat tahu dia ada power. Dan suami dia senyap, konon-kononnya sayang. Pada dayus. Orang yang macam ni, orang dayus ni tak dibenarkan masuk syurga. Kerana apa? Kerana di pintu syurga itu akan ditulis kamu adalah dayus. Seluruh penghidupan yang berada di 7 petala langit dan 7 yang berada di bumi, segala bukit-bukit semuanya akan menyumpah ke atas lelaki yang dayus. Na'udzubillah. Jadi apa yang sepatutnya suami itu buat? Pergilah buat laporan kepada Jabatan Agama bahawa isterinya dah nusyus, dah ada lelaki lain, dah berzina. Maka ketika itu lepaskan sebagai hukuman. Sebab zina ni satu perbuatan yang sangat kecil. Jadi kalau didiamkan maka ketika itu dayus. Ini berlaku. Sayang-sayang juga. Tapi kalau dah sampai berzina tu, itu benda yang perlu kita buat. Na'udzubillah. Minta Allah Ta'ala jangan uji kita sampai ke situ. Sedih mak. Hari ini masyarakat sangat sedih. Terdapat riwayat daripada Nabi SAW bahawa baginda SAW telah bersabda pada malam peristiwa Isra, dalam peristiwa Mi'raj, aku melihat di dalam neraka satu rumah tembaga yang pintunya terlalu sempit dan di dalamnya terdapat beberapa orang lelaki dan perempuan yang terkurung kesemuanya. Di situ terdapat ular dan kalajengking yang berlengkar pada kemaluan mereka. Lalu aku bertanya kepada Jibril AS, siapakah yang diseksa demikian rupa? Jibril menjawab, inilah orang yang berzina. Ini peristiwa ketika Nabi SAW pergi ke Mi'raj. Jibril AS bawa Nabi SAW menziarahi neraka. Lalu Nabi SAW mendapati di dalam neraka tu ada satu tempat rumah yang dibina oleh Allah SWT daripada tembaga. Dan dalam rumah tu pula pintunya terlalu sempit, diduduki oleh beberapa orang lelaki dan beberapa orang perempuan yang didapati pada kemaluan mereka itu ada ular dan kalajengking. Lalu Nabi SAW tanya kepada Jibril AS, siapakah mereka itu? Jibril jawab, mereka itulah penzina. Maknanya akan diletak pada kemaluannya tu ialah ular dan juga kalajengking. Na'udzubillah min zalik. Allah. Sabdaan Nabi, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi. Barang siapa yang berjabat tangan dengan perempuan yang haram. Maksud perempuan yang haram ni perempuan yang bukan mahram. Barang siapa yang berjabat tangan dengan perempuan yang haram. Maksud perempuan haram ni perempuan bukan mahram. Dia datang pada hari kiamat dalam keadaan kedua-dua tangannya terikat pada lehernya dengan rantai daripada api neraka. Jika ia mencium hidung perempuan itu, nescaya bibirnya dan hidungnya akan digantung oleh Allah, oleh malaikat Zabaniyah dengan gunting api neraka. Sekiranya ia menafikan perbuatan zina yang dilakukannya, kedua-dua pahanya akan berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah berbuat demikian di tempat si fulan dan pada sekian bulan. Lalu Allah SWT akan memandang dengan pandangan murkanya dan gugurlah daging pada mukanya serta tinggallah tulang mukanya itu tanpa berdaging. Kemudian Allah SWT berkata dalam keadaan murka, kembalilah engkau ke tempat kamu. Mukanya berterusan kekal hitam. Kemudian mereka itu bertanya, wahai Tuhanku, apakah sebab engkau menyiksa
menyiksaku dan siksaan yang amat berat ini. Lantas semua anggota badannya berkata dengan izin Allah SWT. Tangannya berkata, wahai Tuhanku, aku mencapai benda yang haram. Mata pula berkata, aku melihat kepada yang haram. Kakinya juga berkata, aku berjalan kepada yang haram. Malah kemaluannya turut berkata, akulah yang melakukan perkara demikian itu. Seterusnya malaikat di sebelah kanan berkata, aku mendengar malaikat di sebelah kiri pula berkata, aku mencatat perbuatannya. Bahkan bumi pun turut menjadi saksi dengan berkata, ia berjalan di atasku. Akhirnya Allah SWT memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, engkau seksalah ia dengan seksaan yang teramat panas kerana ia tidak malu terhadapku. Na'udzubillah min zalik. Nah, ini mak. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Nabi kata apa? Siapa yang berjabat tangan dengan perempuan yang haram. Maksud perempuan haram ni perempuan mahram. Perempuan yang bukan mahram. Maksud haram kat sini perempuan yang bukan mahram. Dia berjabat tangan dengan orang yang boleh kahwin. Besok ke akhirat Allah Ta'ala akan datangkan kedua-dua tangannya itu dalam keadaan terikat lehernya dengan api neraka. Rantai daripada api neraka. Jika ia mencium hidung perempuan itu. Tadi tangan sentuh salam. Tangan tadi sentuh. Berjabat tangan. Kemudian ataupun dia bersentuh-sentuh dengan perempuan tadi. Itu satu. Yang kedua, kalau dia mencium perempuan tadi. Dia cium perempuan tadi, perempuan tu cium dia. Maka besok bibirnya dan hidungnya akan digunting oleh malaikat Zabaniah dengan gunting api neraka. Hidungnya dan bibirnya yang cium tadi tu ya, maka Allah Ta'ala akan gunting hidung dia dan bibirnya tadi besok. Na'udzubillah min zalik. Kemudian peha dia pula akan berkata-kata di hadapan Allah. Kalau katalah dia menafikan, ya Allah, aku tak pernah berzina pun, lalu pehanya sendiri pun akan berkata-kata di hadapan Allah. Ini gambaran Nabi SAW kepada kita bahawa setiap apa yang menjadi saksi sewaktu berada di atas dunia, maka mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT di akhirat besok. Kalau dia kata dia bercabat tangan satu, kemudian dia cium satu, kemudian peha dia tadi tu yang berlaga peha dengan peha perempuan yang bukan mahram tadi, dengan perempuan yang berzina tadi. Satu. Kemudian yang keduanya pula malaikat muka dan nakir tadi. Allah Ta'ala akan datangkan. Kemudian seluruh tubuh dia tu pula semua akan berkata-kata. Mata dia akan buat pengakuan, telinga dia akan buat pengakuan, lisannya akan buat pengakuan, dua tangan, dua kaki, perut dia semua akan buat pengakuan. Dan sehingga akhirnya sampai tahap bumi yang dia berjalan, yang dia buat zina tadi tu pun akan membuat pengakuan di hadapan Allah SWT. Sehingga akhirnya sampai tidak ada satu pun perkara yang dia boleh nafikanlah. Lalu akhirnya Allah SWT perintahkan kepada malaikat supaya dibawa masuk ke dalam neraka, dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan diberikan siksaan yang paling panas sekali oleh Allah Subhanahu Taala ke atas dia. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam. Bab yang kelima. Berapa, Mak? 15 minit lagi. Ustaz Rois suruh. Kita nak berhenti? Berhenti ke terus? Terus 15 minit setengah-setengah kita berhenti. Boleh Bab yang kelima. Balasan orang yang melakukan liwat. Liwat ni apa, Mak? Liwat ni bismillah. Yang duk main belakang-belakang tu. Liwat ni, Mak, dia tak ada liwat haram, liwat halal. Liwat ni tak haram sekalipun isteri dia. Tetap haram. Bukan bila kita pegang je isteri kita, halal segala-galanya kita ke atas dia. Tidak. Masihlah dia ada batas-batas yang halal dan yang haram. Contoh batas haram, inilah liwat. Dia liwat isteri dia. Maksudnya dia masukkan hasyafah, kemaluan suami tadi ke dalam lubang punggung isteri dia tadi. Itu dipanggil liwat di antara suami dan isteri.
Dan liwat dekat sini makna umum, iaitu sampai tahap lelaki dengan lelaki ataupun lelaki dengan perempuan, baik sama ada mahram ataupun bukan mahram, sama ada berkahwin ataupun tidak berkahwin, umum semua sekali. Maknanya bila diguna saja jalan belakang, itu dikatakan liwat, hukumnya haram. Ni kaum Nabi Allah Lut alaihissalam. Dipanggil kaum apa, Mak? Kaum Samud Bukan. Sodom. Sodom. Kaum Sodom. Bila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Mak, dia keluar saja daripada Babylon, bukan 4 orang yang keluar. 4 orang yang keluar bersama dengan Nabi Allah Ibrahim. Waktu tu 3 orang beriman, 1 tak beriman. Hanya 3 orang beriman, iaitu Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Lut alaihissalam dan juga isterinya Sarah. Nabi Allah Lut ni, Mak, dia ada ipar kepada Nabi Allah Ibrahim, adik kepada Sarah, dan juga kedua-duanya adalah anak kepada abang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Waktu tu kahwin anak buah boleh lagi. Masih lagi dibolehkan. Jadi bila keluar saja sampai tengah jalan, yang pertama sekali ayah Nabi Allah Ibrahim tadi meninggal, sakit. Bila meninggal saja, lalu mereka teruskan perjalanan lagi sampai ke satu tempat. Dekat situ dia berpisah. Allah SWT perintahkan kepada Nabi Allah Lut supaya pergi ke Sodom. Tu pergi ke Sodom tu, Mak. Nabi Allah Ibrahim pula dengan Sarah, dia pergi ke Mesir. Ada riwayat kata masuk Mesir, ada riwayat kata masuk Syria. Jadi Nabi Allah Lut tadi pergi ke Sodom. Pergi ke Sodom tu, sebab apa pergi ke Sodom? Itulah sebab dia. Sebab nak sampaikan dakwah supaya mereka meninggalkan perbuatan liwat mereka tadi dan juga kembali mentauhidkan Allah SWT. Pertama sekali, menanamkan akidah mentauhidkan Allah, dan yang kedua, meninggalkan perbuatan liwat. Ni kerja orang Sodom. Jadi bila dah sampai tahap isteri dia pun tak nak dengar, isteri dia pun sama juga. Bila masuk ke Sodom, dia pun berkahwin dengan seorang perempuan. Itu yang sampaikan kisah Nabi Allah Lut ni, sampai tahap Jibril turun. Jibril tu pun mereka nak kerjakan, Mak. Teruk tak teruk bangsa Sodom ni. Sampai tahap Jibril turun jumpa Nabi Allah Lut, isteri dia bagi tahu kepada kaum Sodom. Kaum Sodom dia dengar saja Jibril datang, dia orang datang ramai-ramai, Mak, dia nak kerjakan Jibril alaihissalam. Sampai tahap macam tu. Ya Allah Taala perintahkan supaya tinggalkan tempat tu. Nabi Allah Lut pun keluar tinggalkan, dan akhirnya Allah Taala perintah pada Jibril angkat tadi. Itu yang jadikan laut mati. Nauzubillah. Satu pengajaran, Mak. Ni dah jadi pula hari ni kat negara kita. Dunia dah jadi hari ni. Yang pelik tu negara kita ni tak ada pula pengharaman. Padahal negara Thailand, negara-negara luar, Mak, ada negara yang sampaikan haram kaum ni. Kaum yang main lelaki lagi sejenis ni. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, main duduk belakang. Bab ini memperkatakan tentang balasan bagi orang yang melakukan perbuatan liwat. Firman Allah SWT yang artinya dalam surah Syu'ara ayat 195. Mengapakah kamu mendatangi kaum lelaki daripada sekalian isi alam? Apa maksudnya? Iaitu dia buat kerja lelaki dengan lelaki. Itu sebabnya, Mak, Nabi SAW sebut, Rasulullah SAW sebut, lelaki dengan perempuan, lelaki jauh lebih bahaya. Dipanggil apa? Amrad. Amrad ni apa, Mak? Amrad ni ialah budak lelaki yang tak dimisai. Budak lelaki remaja yang umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun sampai 18 tahun ataupun sampai 20 remaja. Sepanjang remaja tu, Mak, yang tidak dimisai. Dipanggil amrad, yang muka kulit dia putih licin. Au. Dia tak kira, dia tak au ayah, dia tak au pun, tapi kalau dia tak ada misai dan mukanya kulit putih, dia tetap hukumnya amrad. Sebab syarat dia mesti berkumis, bermisai. Macam mana? Okey tak muka saya? Orang tak selera tengok muka saya. Jangan kata orang lelaki, orang perempuan pun tak selera.
Itu sebabnya dia kena cari cara supaya pertamanya dia ada misai, yang keduanya ya, dia mesti tunjukkan dia tu seorang lelaki. Dia tak boleh bila kata tak ada misai lagi dia ini masalah ni, tak ada misai, lepas tu kulit pula alamak mengalahkan kulit perempuan. Kan? Apa dahi apa? Dahi licin. Jadi dia kena tunjukkan dia tu kulit dia kasar, kena buat benda tu. Kulit dia kasar, gaya dia gaya kasar. Ini tak adalah tu. Itu sebabnya dibandingkan Nabi SAW sebut dibandingkan lelaki dan perempuan maksud lelaki kat situ iaitu lelaki amrat tadi. Lelaki amrat dengan perempuan, maka lelaki amrat itu jauh lebih bahaya dan jauh lebih besar fitnah dia. Contoh, si A bawa lelaki dalam keadaan lelaki tadi lelaki amrat. Ada orang nak fitnah tak? Ada orang nak fitnah tak? Tak ada kan? Tak ada orang nak fitnah sebab lelaki dengan lelaki. Orang tak ada nak baca apa-apa. Naik motor berdua lelaki dengan lelaki. Tak ada apa-apa. Padahal dekat belakang dia buat kerja. Sebab Nabi kata ni jauh besar fitnah dia. Bahkan itu satu. Yang pertama fitnah daripada segi orang sekeliling. Yang kedua fitnah di antara lelaki dengan lelaki tadi. Sesama dia tu. Alah lelaki tu yang tidur sekatil. Dia buat kerja tidur sekatil. Menimbulkan fitnah. Yang akhirnya mula-mula pegang tangan, lembutnya, tangan dia licinnya, ada pun pegang merebak. Jauh tu sebabnya kata-kata Nabi yang jauh lebih besar fitnah tu di situ. Pertama, fitnah pada orang sekeliling, yang mana orang sekeliling tak boleh baca perbuatan mereka. Dan yang kedua, fitnah tersebut ialah fitnah di antara dia berdua. Mula daripada gosok-gosok, dia rasa sama lelaki. Ingatkan yang haram perempuan dia, rupanya lelaki pun mak, tetap hukumnya haram kalau dia gosok dalam keadaan naik syahwat. Si mak tanya, habis kalau mak gosok cucu? Mak gosok cucu, kalau gosok cucu je tak ada masalah mak. Cucu aku tangan macam perempuan, lancip-lancip jarinya. Ada masalah tak? Tak ada. Ni kalau nenek gosok, ya Allah lembutnya, lepas tu nenek pandang ke langit. Haram hukum dia. Haram bah. Nabi SAW bersabda, artinya barang siapa yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut, iaitu liwat, maka hendaklah engkau bunuh pelakunya dan pasangannya. Memang hukum bagi orang yang melakukan liwat ni mak, dia tak macam zina. Liwat ni automatik hukumnya bunuh. Sampaikan tahap mak, kalau katalah lelaki ataupun perempuan, dia meliwat binatang. Dia liwat binatang. Binatang tu tak buat apa-apa pun tapi kena liwat. Perempuan tu liwat binatang ataupun lelaki tu liwat binatang tadi, maka binatang tu pun wajib dibunuh. Sampai tahap macam tu Allah Ta'ala kutuk perbuatan liwat. Jangan kata lelaki dengan perempuan tadi. Binatang tu pun dibunuh, wajib dibunuh. Kalau bahasa kita tu lebih kurang binatang tu dah suai lah macam tu. Sampai tahap macam tu. Kalau zina tadi mak, tengok status. Kahwin ke tak kahwin. Kalau dah kahwin, maka bunuh. Rejam sampai mati. Kalau belum kahwin, sebat. Sebat tu pun mak, sebat tak melebihi daripada bahu. Bukan sebat macam sivil. Kalau sebat sivil tu mak, ditarik cambuk tu, kalau kena sekali, pecah kita punya punggung tu. Tapi sebat dekat situ ialah sebat yang tidak melepasi daripada dia. Dan kayu sebat tu ada kayu dia, ada rotan dia. Dan rotan dia tu ada perinci dia. Dan memang fikir logik akal takkan sakit mak. Tetapi syaratnya mesti dibuat di tengah-tengah orang ramai. Ini bagi pezina yang statusnya belum kahwin. Sakit tak? Sakit. Sakit tak? Tak sakit. Berapa kali? 100 kali. Sakit tak? Betul mak. Nanti mak ada kelas, belajar kelas tu je mak. Kelas apa mak? Kelas hukum apa ni panggil had zina tu. Belajar tu je. Kita pun alamak tak sakit. Tapi kena buat depan halayak ramai. Malu. Tapi bagi peliwat tidak mak. Tak kira apa status dia, bila dia meliwat saja mak, dia main duduk dalam main belakang, maka ketika tu hukumnya hukum mati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata berkenaan hukuman terhadap orang yang melakukan liwat. Hukuman hudud bagi pelaku liwat itu hendaklah dilontar dengan batu pada tempat yang tinggi sehingga mati. Sesungguhnya Allah SWT telah merejam kaum Nabi Lut dengan batu daripada 2 langit. Dan jika dimandikan orang yang melakukan liwat itu dengan kesemua air di dunia ini, nescaya tidak dapat
menghilangkan kotoran najis pada tubuhnya sehingga mati. Jadi Ibn Abbas kata apa, Mak? Ibn Abbas kata orang meliwat ni memang hukumnya adalah rejam sampai mati. Rejam sampai mati. Kenapa? Kerana Ibn Abbas kata orang yang meliwat daripada bangsa Nabi Allah Lut dulu, kaum Nabi Allah Lut yang Allah Ta'ala rejam daripada langit. Diangkat mereka tu kemudian dilemparkan. Bukan dijatuhkan, Mak. Sodom, kaum Sodom tu dia bukan angkat dijatuhkan. Dia angkat dihempas. Diangkat dihempas. Itu yang habis semua tu. Kalau dia angkat, dijatuhkan, dilembut lagi. Dia angkat, kemudian dihempas. Kemudian kalau katalah dimandikan orang liwat ni, Mak, sekalipun seluruh air lautan yang ada di atas muka bumi ini tetap tidak akan dapat menghilangkan najis kotoran. Apa maksud najis kotoran? Kan kita ni kan bila kita berhadas besar. Bila kita berhadas besar, Mak, maka wajib mandi. Jadi bagi mereka ni yang meliwat ni, Mak, berhadas besarlah mereka. Lalu bila dia berhadas besar, Mak, sekalipun seluruh lautan yang berada di atas muka bumi digunakan air untuk memandikan dia, digunakan mandi wajib dia, maka tetap tidak takkan terangkat. Apabila lelaki berzina sesama lelaki, arasy bergegar dan semua malaikat berpegang pada tiang arasy serta membaca suratul Ikhlas sehinggalah hilang gegaran arasy Tuhannya. Lelaki buat kerja dengan lelaki, Mak, arasy Allah SWT tadi bergoncang. Padahal arasy tu sekera-kera arasy, sekukuh-kukuh arasy, sekukuh-kukuh benda, Mak, sekukuh-kukuh binaan. Tu bahasa dia. Sekukuh-kukuh binaan. Tapi disebabkan dosa ataupun laknatnya Allah SWT ke atas orang yang duk main liwat ni, Mak, sehinggakan arasy Allah SWT tadi goyang. Goyang tu malaikat terpaksa pegang arasy Allah SWT tu, beramai-ramai tu pegang, dan kemudian mereka baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sehinggakan bergoncangan tadi barulah berhenti. Nabi SAW bersabda lagi, ada 7 golongan yang akan diseksa dengan seksaan yang amat pedih. Pertamanya pelaku, dan yang kedua yang sanggup diperlakukan iaitu pasangan liwat. Ketiganya orang yang berzina dengan perempuan pada duburnya. Keempat berzina dengan binatang. Kelima berzina dengan perempuan dan anaknya. Keenam orang yang berzina dengan perempuan yang sudah bersuami. Ketujuh orang yang menyakiti orang sekampung dengannya melainkan apabila ia bertaubat. Melainkan dia bertaubat. Melainkan orang yang duduk atas tadi tu semua dia bertaubat kepada Allah SWT, barulah Allah Ta'ala lepaskan dia daripada seksaan yang sangat pedih. Siapa 7 golongan tadi, Mak? Yang pertama sekali adalah pelaku liwat tadi. Dan yang kedua yang sanggup diperlakukan. Maknanya dia redha dengan orang yang liwat dia tadi. Orang kena rogol, apa yang kata kena rogol? Rogol ni kena paksa. Ni tak. Rogol lah saya. Dia pula guna perkataan rogol. Dia rogol saya. Tapi dalam hati dia suka. Ni orang yang redha. Duit. Bayar, Mak, bukan free. Ketiga, orang yang berzina dengan perempuan pada duburnya. Ketiga, orang yang berzina dengan perempuan pada duburnya, perempuan tadi. Perempuan tadi sama ada isteri dia ataupun orang lain. Keempat, berzina dengan binatang. Na'udzubillah. Baik lelaki ataupun perempuan yang berzina dengan binatang. Allahu Akbar. Kelima, berzina dengan perempuan dan anaknya. Dengan perempuan. Kemudian anaknya perempuan tadi dah dia makan mak dia, kemudian anak pun dimakan juga. Keenam, orang yang berzina dengan perempuan yang sudah bersuami, maknanya isteri orang. Alhamdulillah. Ketujuh, orang yang menyakiti orang sekampung dengannya. Itu termasuk orang yang sangat pedih. Mereka keberadaan di dalam kampung tu membuatkan orang kampung tak selesa dengan dia. Dosa orang yang duduk menyusahkan orang kampung. Kecuali orang yang bertaubat, Nabi kata. Nabi Sulaiman AS pernah bertanya kepada Iblis, katanya, katakan kepadaku, apakah perbuatan yang amat disukai olehmu? Iblis menjawab, tiada satu pun yang lebih hamba sukai Tuanku selain daripada liwat. Nabi Allah Sulaiman pernah bertanya kepada Iblis, Mak,
ceritakan kepadaku apakah perbuatan yang paling kau suka. Iblis kata apa? Tidak ada lain yang paling aku suka adalah liwat. Itu sebabnya setiap perbuatan yang Allah Ta'ala tak suka, pasti Iblis suka. Dia punya kira macam tu cuma. Setiap apa perbuatan yang tidak disukai oleh Iblis, pasti perbuatan itu disukai oleh Allah. Kerana apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang tidak dikehendaki oleh Iblis, yang tidak disukai seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Iblis, dia seperti api dengan seperti minyak dengan air. Seperti air dengan minyak yang dia tak boleh duduk sekali. Maknanya kalau kita tak duduk ikut perintah Allah, maka sudah pasti perbuatan kita tu ada bersangkut paut dengan keinginan dan kemahuan iblis. Itu dia. Mana tadi, Mak? Sabda Nabi SAW lagi, Allah SWT telah melaknat ke atas orang yang mengurangkan sukatan ataupun mengurangkan timbangan ataupun membesarkannya dan memasuki tandas dengan tidak membasuh kemaluannya, kerana semua itu adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Dan neraka adalah balasan bagi barang siapa yang mengerjakannya, begitu juga lelaki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Ini Nabi SAW sebut. Allah laknat ke atas pertamanya, Mak, iaitu orang yang mengurangkan sukatan. Orang beli barang, buah. Tolong timbangkan saya buah sekilo. Dia letak 900 gram. Ni orang yang paling Allah laknat. Satu. Ataupun mengurangkan timbangan. Mengurangkan timbangan. Tadi sukatan. Sukatan tadi contohnya kain. Kain tadi, Mak. Kain tu patutnya 1 meter, dia tinggalkan 900 je. Dia kurangkan. Itu sukatan. Timbangan pula tadi buah yang ditimbang tadi, Mak. Sepatutnya sekilo dia letak 900 je. Ataupun membesarkannya. Maksud membesar kat sini apa, Mak? Dia melebih-lebihkan. Melebih kat situ bukan lebihkan timbangan, tetapi melebihkan untuk diri dia. Macam tadilah, mengurangkan itulah. Dia takkid lagi daripada kata-kata. Dan memasuki tandas dengan tidak membasuh kemaluannya. Dia masuk tandas, Mak, dalam keadaan dia tinggalkan ataupun dia buang air kecil tadi tak basuh kemaluan. Ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Orang perempuan mungkin taklah. Ni orang lelaki. Yang jenis kencing diri tu kan. Saya sedih, Mak, sedih. Sangat-sangat sedih, Mak. Abah, masjid, saya pernah jumpa satu masjid sediakan tempat kencing diri. Pada kencing diri tu, Mak, ya Allah, sangat-sangat dilaknat oleh Nabi SAW dan dilaknat oleh Allah SWT. Satu, kencing diri tu je Allah dah laknat dah. Kencing tak basuh lagi Allah laknat. Ni kencing tak basuh dah ni. Dia kencing. Dia masukkan burung dia, lepas tu dia masuk zip, dia belah. Tu dia punya bahasa dia tu. Na'uzubillah. Kenapa Allah Ta'ala laknat? Ni dia, Mak. Pertama sekali Allah Ta'ala laknat kerana dia berpakaian dengan najis. Dia tak basuh, maka berpakaian dengan najis. Kemudian kalau dibasuh sekalipun, Mak, kenapa Allah Ta'ala laknat pula bagi lelaki yang kencing berdiri? Allah laknat bagi lelaki yang kencing berdiri sekalipun dia basuh. Kerana, Mak, kerana orang bila dia kencing berdiri, dia tak akan dapat tus air kencing tadi sehingga habis. Mustahil. Maka akan tinggallah air kencing tadi dekat dalam kemaluan. Bila kencing dekat dalam kemaluan, tadi dia akan berjalan tadi, Mak, kencing tadi akan keluar. Kena pada pakaian. Bila kena pada pakaian, dia pergi sembahyang dalam keadaan najis. Ini rentetan-rentetan tadi kenapa Allah Ta'ala laknat orang yang kencing dalam keadaan tak basuh dan orang yang kencing dalam keadaan berdiri. Na'uzubillah. Taubat, Mak, kita taubat sama-sama, Bang. Allahu Akbar. Kerana semuanya itu adalah perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Ini semuanya perbuatan kaum Nabi Lut yang kencing diri, kencing tak basuh. Dan neraka adalah balasan bagi barang siapa yang mengerjakannya. Begitu juga lelaki yang menyerupai perempuan. Termasuk juga yang dilaknat oleh Allah SWT, iaitu lelaki yang menyerupai perempuan. Begitu juga sebaliknya, iaitu perempuan yang menyerupai lelaki. Itu sebabnya jangan belajar ni mak ayah ni, tok nenek nak cucu lelaki, dipakaikan cucu perempuan tadi baju lelaki. Itu salah satu sebenarnya. Dia nak anak perempuan, tiba-tiba dapat anak lelaki. Dia pakaikan baju perempuan. Dah lah pula hari ni pula zaman kita ni budak-budak kecil muka macam apa?
macam perempuan. Kan budak lelaki muka macam perempuan. Cute aja. Lepas tu mak pun seronok. Dia pakaikan tudung, lepas tu ambil gambar, lepas tu letak kat Facebook, lepas tu dia bangga. Dah haram. Baik-baik mak. Lepas tu besok bila anak tu dah jadi perempuan betul-betul, buat jadi perempuan, daripada lelaki jadi perempuan, dah disalahkan anak tu. Padahal kecil-kecil dulu pakaikan anak tu baju perempuan. Itu baik-baik. Nabi SAW telah memberi amaran kepada pelaku liwat dengan sabdanya, barang siapa yang mati sedangkan dia telah melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, iaitu meliwat, ia tidak akan tenang di dalam kuburnya walaupun seketika. Kemudian Allah SWT akan memerintahkan malaikat menyerupai seekor burung, lalu menyambar mayat itu dengan kedua-dua kakinya dan diterbangkan ke tempat kaum Nabi Lut, serta ditulis pada dahinya bahawa ia telah putus daripada rahmat Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Ini Nabi sebut siapa yang mati dalam keadaan melakukan perbuatan Nabi Allah Lut, iaitu meliwat, dan dia tidak sempat bertaubat kepada Allah SWT. Lalu Allah SWT bila dia mati besok Allah Ta'ala perintahkan pada malaikat supaya menyerupai seekor burung, lalu mengangkat jenazah dia tadi, bawa kepada tempat Nabi Allah Lut AS, dan dicopkan pada dahinya iaitu putus daripada rahmat Allah SWT. Na'udzubillah. Sabdaannya Nabi SAW lagi menerangkan keadaan akibat liwat. Nabi kata apa? Akan datang pada hari kiamat beberapa orang kanak-kanak yang tidak berkepala. Allah SWT berkata kepada mereka, siapakah kamu? Mereka menjawab, kami telah diinaya. Lalu Allah SWT bertanya lagi, siapakah yang telah menginaya kamu? Maka mereka pun berkata, bapa kami. Mereka itulah mendatangi dubur. Orang yang berliwat. Na'udzubillah. Kan bila dia mendatangi dubur tadi, tak kira dubur isteri dia ke, ataupun dubur perempuan ke, ataupun dubur lelaki ke, maka ketika tu bila keluar air mani tadi itulah yang akan jadi bayi yang akan dibangkitkan besok di akhirat dalam keadaan tidak mempunyai kepala. Lalu Allah Ta'ala bertanya tu, adakah bertanya atas dasar Allah Ta'ala tak tahu? Dah, Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Setiap pertanyaan Allah SWT tu adalah tujuan untuk memberitahu. Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita, besok dekat akhir akan bangkit anak-anak kecil tadi, bayi tadi. Bila ditanya oleh Allah SWT, siapa kamu? Kamilah anak-anak yang diinaya. Siapa yang menginaya kamu? Ialah bapa-bapa kami yang melakukan liwat. Maknanya anak tadi dia tak masuk ke dalam rahim. Duduk kat luar macam tu. Na'udzubillah min zalik. Wallahu ta'ala a'lam. Kita mesti kat situ. Cara yang keenam, balasan orang yang makan riba. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan, senantiasa kita doa ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tanggung majlis dengan tasbih, kafarah dan safun. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله توفيق الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.